Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Yusof daripada Unit Tajaan Pejabat Bursa KUPT MKL. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan selamat datang ke KUPT MKL. Jadi kita di Pejabat Bursa terbahagi kepada 3 unit, iaitu unit tajaan, unit akaun pelajar dan unit operasi. Saya akan menerangkan berkenaan pembiayaan ataupun tajaan pelajar di KUPT MKL. Sebab sedikit berkenaan unit tajaan fungsi dia adalah untuk membantu pelajar dan menguruskan pelajar untuk mendapatkan penajaan di KUPTM. Tajaan adalah berkait rapat dengan pelajar sebab kemudahan untuk membayar yuran dan wang sara diri pelajar sendiri. Kita di KUPTM menyediakan beberapa kemudahan pendidikan ataupun penajaan kepada pelajar. Pelajar yang mendaftar di KUPTM adalah eligible untuk mendapat kemudahan daripada MARA dan PTPTN. Selain itu, pelajar boleh juga mendapat kemudahan pembiayaan daripada badan-badan yang lain, seperti biasanya Pusat Zakat akan memberi kemudahan. Selain itu, daripada yayasan-yayasan negeri, Yayasan Selangor, Yayasan Sabah dan foundation syarikat seperti SMDABI. Tetapi kita di KUPTM akan fokus kepada membantu pelajar untuk mendapatkan penajaan daripada MARA dan PTPTN. Kita lihat berkenaan dengan MARA. Untuk MARA, melalui bahagian penganjuran ataupun BPP, kemudahan pinjaman pelajaran kepada semua pelajar Bumiputra untuk melanjutkan pengajian akan diberikan. Dia terbahagi kepada 3 kategori, iaitu untuk peringkat ataupun program profesional, program penajaan pengajian tertiary ataupun untuk pelajar diploma dan ijazah, serta program graduan cemerlang, iaitu GRAP untuk pelajar master dan PhD. Kita lihat syarat untuk pelajar-pelajar yang masuk ke program profesional seperti SCCA ataupun AFIA. Ini adalah syarat umum untuk pelajar yang menyambung pengajian ke peringkat profesional. Syarat yang utama adalah pelajar mestilah warga negara dan berstatus Bumiputra, iaitu pelajar dan salah seorang ibu dan ayah dia adalah Bumiputra, dan tidak melebihi umur 35 tahun. Seterusnya, pemohon perlulah mendapatkan pengesahan dari doktor bertauliah. Ini bagi yang ada masalah kesihatan. Dan syarat yang seterusnya adalah antara yang penting juga, iaitu pelajar ataupun dan ibu bapa tidak disenarai hitam oleh MARA jika ada sebarang ni lah, maksudnya pinjaman ke. Dia kena clear daripada sebarang senarai hitam oleh MARA. Seterusnya adalah mendapat pelepasan ataupun penangguhan kontrak perkhidmatan. Ini bagi yang ada perkhidmatan ataupun pinjaman dengan mana-mana badan sebelum dia melanjutkan pengajian ke peringkat profesional. Syarat yang kedua adalah dari segi syarat akademik. Ini adalah syarat yang diambil kira oleh MARA. Untuk program SCCA Foundation ataupun AFIA, pelajar mestilah mendapat keputusan 4A dan matematik dan bahasa Inggeris juga adalah termasuk dalam keputusan tersebut. 4A termasuk matematik dan bahasa Inggeris kena A. Ini untuk program AFIA. Untuk pelajar yang menyambung ke program SCCA, syarat yang dikenakan adalah pelajar perlulah lulus SCCA CAT ataupun SCCA AFIA Foundation, atau lulus matrikulasi dengan CGPA 2.50, termasuk subjek matematik dan
bahasa Inggeris di peringkat SPM, lulus. Okey. Atau lulus diploma ijazah sarjana muda daripada institusi dalam ataupun luar negara. So ini adalah syarat-syarat yang akan diambil kira lah berkenaan dengan akademik. Okey, itu tadi untuk program profesional. So sekarang ni adalah untuk program penajaan pengajian tertiary ataupun TSP, khas untuk pelajar-pelajar yang menyambung pengajian ke peringkat diploma dan ijazah. So syarat umum untuk program ini adalah dia lebih kurang dengan syarat profesional juga, cuma ada perbezaan sedikit daripada pendapatan isi rumah lah perlu diambil kira. So yang pertama, pemohon ataupun pelajar dan ibu bapa mestilah bertaraf bumi putra dan warga negara. Lepas tu ibu dan bapa mestilah clear daripada senarai hitam mara dan tidak pernah menerima pinjaman dalam masa yang samalah. Contohnya macam pelajar ijazah dia ada pinjaman PTPTN ke, tapi dengan dia boleh memohon jugalah dengan kaedah membatalkan pinjaman yang sedia ada itu untuk mendapatkan mara. Seterusnya, memenuhi syarat kelayakan status sosioekonomi keluarga. So yang seperti saya katakan tadi, ini adalah syarat untuk program TSP. Syarat isi rumah akan diambil kira. Sekejap lagi saya akan jelaskan. Dan bagi pemohon yang mempunyai masalah kesihatan perlulah mendapatkan pengesahan daripada doktor. Okey, kita lihat seterusnya adalah berkenaan kelayakan sosioekonomi keluarga SES. So untuk mendapatkan penajaan, sebab penajaan ini akan terbahagi kepada dua kategori, iaitu penajaan penuh dan separuh, iaitu untuk mendapatkan pinjaman yuran sahajalah. So untuk pelajar yang layak untuk mendapatkan yuran dan allowance sara hidup setiap bulan, pendapatan bulanan keluarga tidak melebihi daripada 12,000. Maksudnya ialah pendapatan isi rumah ibu bapa bila digabungkan dia punya pendapatan tidak melebihi 12,000, ataupun pendapatan bercukai tahunan dia dalam 15,000 dan ke bawah. So seterusnya, untuk pelajar yang layak mendapat yuran sahaja, maksudnya dia tidak menerima allowance sara diri, pelajar yang berpendapatan 12,000 sehingga 20,000 sebulan, ibu bapa digabungkan pendapatan lah. So untuk pendapatan bercukai 15,000 hingga 250,000 setahun. So ini antara yang diambil kira oleh MARA untuk meluluskan pinjaman. Okey, seterusnya adalah dari segi syarat akademik, syarat utama juga. Jadi untuk pelajar diploma, pelajar lepasan SPM, syarat dia adalah lulus SPM lah, maksudnya lulus bahasa Melayu dan sejarah dan mendapat 3 kredit subjek SPM. Maksudnya ini syarat kemasukan lah, maksudnya pelajar yang berjaya menyambung pengajian ke KUPTM di peringkat diploma akan layaklah untuk mendapat penajaan dari segi syarat akademik. Lepas tu jika dia melalui syarat SKM, dia perlulah mendapat tahap 3. Lepas tu dia ada keputusan SPM, lulus BM dan sejarah. Bagi pelajar lepasan sijil vokasional Malaysia, pelajar mestilah mendapat keputusan bahasa Melayu kepujian, PNGK akademik lebih 2.0, PNGK vocational 2.67 ke atas, semua kompeten model vocational, dan lulus sejarah 1251. Ini untuk pelajar diploma. Bagi pelajar yang menyambung pengajian ke peringkat ijazah, syarat yang diambil kira adalah lulus bahasa Melayu lah untuk keputusan SPM dan sejarah, dan mendapat keputusan jika dia adalah lepasan daripada IPMA, contohnya dari KPTM Cawangan, KPTM Bangi, KPTM Kota Baru. So pelajar perlu mendapat keputusan at least 2.0 dan ke atas. Bagi lepasan IPTS ataupun IPTA yang lain selain daripada IPMA, pelajar juga perlu mendapat keputusan 2.0 ke atas.
Untuk lepasan STPM pun sama 2.0 ke atas. Okey, seterusnya untuk lulusan STAMA dia perlu mendapat keputusan makbul. Okey, bagi pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat, terutamanya pelajar ijazah, contohnya tidak memenuhi syarat, contohnya pelajar mendapat keputusan di bawah 2.0 untuk STPM. So pelajar boleh membuat rayuan untuk next permohonan dia lah menggunakan keputusan CGPA semester 1. Okey. Ini adalah had umur kelayakan untuk mendapat penajaan. So pelajar diploma mestilah tidak melebihi 35 tahun, dan untuk pelajar ijazah sarjana muda tidak melebihi 40 tahun. Okay. Seterusnya adalah untuk program graduan cemerlang ataupun GRAP. Ini adalah untuk pelajar peringkat master dan sarjana dan PhD lah. So syarat umum adalah seperti syarat-syarat program-program yang lain. Yang penting adalah pelajar dan ibu bapa adalah berstatus warga negara Bumiputra. Jika dia ada masalah kesihatan perlu mendapat pengesahan daripada doktor bertauliah, pemohon tidak disenarai hitam, dan tiada menerima bantuan kewangan daripada badan penaja yang lain. Mendapat pelepasan kontrak perkhidmatan ataupun bayaran balik pinjaman daripada penaja lain jika dia ada menerimalah sebelum dia ke peringkat ni. Tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja. Ini bagi yang ada masalah disiplin. So bagi syarat had umur dia lebih kurang dengan program yang lain. Bagi pelajar master tidak melebihi 40 tahun. Untuk pelajar PhD tidak melebihi 45 tahun. Okay. Untuk syarat akademik, so untuk pelajar master ijazah sarjana, syarat wajib lulus bahasa Melayu dan sejarah di peringkat SPM, CGPA bagi peringkat ijazah sarjana muda 3.0 dan ke atas, CGPA bagi peringkat ijazah sarjana muda 25 dan ke atas, ataupun mempunyai pengalaman lah bekerja 2 tahun sekurang-kurangnya. So untuk pelajar PhD lulus bahasa Melayu seperti biasa, syarat SPM wajib, CGPA di peringkat ijazah sarjana 3.0 dan ke atas, CGPA bagi peringkat ijazah sarjana ataupun master 2.50 dan ke atas, serta mempunyai pengalaman bekerja 2 tahun. Okey, ini untuk syarat akademik. Okey, so untuk makluman, pelajar-pelajar yang telah mendapat pembiayaan ataupun penajaan sepanjang pengajian, bila dia menamatkan pengajian, dia adalah layak ataupun eligible untuk memohon pengurangan bayaran balik kepada pinjaman lah. So untuk pelajar diploma, pelajar yang menamatkan pengajian dengan keputusan minima 2.0 sehingga 3.0, pelajar layak memohon untuk mendapat pengecualian bayaran balik sehingga 75%, iaitu bayaran balik yang dikenakan adalah 25% sahaja. So pelajar yang mendapat 3.0 sehingga 3.49, pelajar boleh membayar balik sehingga 20% sahaja daripada jumlah pinjaman yang dia terima. So begitu juga jika dia mendapat keputusan 3.5 sehingga 4.0, bayaran balik yang sangat minimum iaitu 15%. So for those yang gagal, ini yang kena bayar 100% berapa yang dia telah gunakanlah sepanjang dia pengajian. Untuk pelajar yang extend ataupun ada tambahan masa dalam pengajian, pelajar boleh memohon dan akan layak mendapat 50% daripada pinjaman yang dia terima. So untuk pelajar ijazah ataupun degree, dia sama seperti diploma juga lebih kurang. Jika poin itu 3.5, 4.0, 15% bayaran balik, maksudnya diskaun sehingga 85%. Bagi CGPA 3.0 sehingga 3.49, 20%, 2.0 sehingga 2.9, 25%. Untuk yang extend dia boleh dapat lagi 50%, dan pelajar yang gagal 100% kena bayarlah pinjaman dia.
Okey, untuk pelajar profesional master PhD, so ini adalah dia punya carta bayaran balik. So pelajar lulus ataupun berjaya menamatkan pengajian, so dia eligible untuk dapat bayaran balik 25%, kadar 25%. Maksudnya dia bayar 25% sajalah daripada jumlah pinjaman. So untuk yang extend 50%, untuk yang gagal adalah 100% dia kena bayar balik. Okey, untuk makluman, proses permohonan pinjaman pelajaran MARA telah ditetapkan oleh MARA setiap tahun. Dia ada masa-masa tertentu bila boleh buat permohonan. So untuk tahun 2022, sesi permohonan telah bermula daripada bulan Mac, dan untuk sesi ini akan bermula pada bulan Julai, iaitu 29 Julai sehingga 5 Ogos. Dan permohonan ini dibuka untuk pelajar kategori TSP ataupun pelajar degree dan ijazah. So untuk pelajar profesional, permohonan boleh dibuat bermula pada 8 Ogos sehingga 22 Ogos. Begitu juga untuk pelajar ijazah dan master kategori grab bermula 22 Ogos sehingga 31 Ogos. So jadual permohonan ini boleh didapatkan melalui ataupun di dalam portal website MARA sendiri. So pelajar-pelajar boleh lihat di dalam website. Okey. Seterusnya adalah permohonan untuk anak staf MARA. So untuk makluman bagi pelajar yang berstatus anak staf ataupun ibu bapa adalah salah seorang staf MARA ataupun anak syarikat MARA, mereka boleh terus berhubung dengan pegawai yang tertera di skrin untuk membuat permohonan. Sebab untuk anak staf dia ada saluran yang lain untuk mendapat kelulusan. So seperti yang tertera di sini adalah Encik Noraswadi, Encik Syed Ramizan dan Puan Noralia. So pelajar-pelajar boleh email dan buat panggilan telefon ke nombor yang tertera. Okey. Seterusnya adalah cara memohon. So proses permohonan untuk mendapat tajaan MARA semuanya dibuat secara online pada peringkat awal. So seperti yang saya maklumkan tadi, apabila jadual menetapkan pada 29, so 29 sistem permohonan akan dibuka oleh MARA. So semua pelajar-pelajar yang layak boleh terus membuat permohonan. So permohonan dibuat secara online melalui website MARA, seperti tertera ada link website. Seterusnya permohonan juga perlulah memuat ataupun pelajar perlu memuat naik dokumen sokongan di dalam portal permohonan tersebut. So semuanya dibuat secara atas talian, dan permohonan yang tidak lengkap ataupun lewat tidak akan diproses oleh sistem itulah, sistem MARA itu sendiri. So maksudnya pelajar-pelajar kena alert dan cepatlah untuk menguruskan permohonan secara online, sebab semua pelajar-pelajar yang perlu bertanggungjawab. Jadi apabila sistem dibuka, interface seperti ini akan keluar untuk membuat permohonan. Contohnya link membuat permohonan akan keluar macam inilah. So pelajar perlu memasukkan maklumat, detail peribadi. Selepas itu di hujung sistem tu nanti pelajar perlu memuat naik dokumen-dokumen yang perlu disertakan. Dokumen-dokumen yang perlu disertakan adalah seperti salinan kad pengenalan, sijil lahir, salinan surat tawaran ataupun dan struktur yuran, salinan sijil SPM dan STPM serta diploma lah jika dia program ijazah. Seterusnya salinan penyata gaji ibu dan bapa. Okey, dan slip gaji tersebut perlulah mendapat pengesahan daripada majikan masing-masing. Seterusnya salinan pelepasan kontrak ini bagi yang berkaitanlah jika berhenti kerja, cuti tanpa gaji. Ini for those yang master PhD. Seterusnya adalah surat pengesahan ataupun penangguhan bayaran balik pinjaman pelajaran dan penaja terdahulu. Ini jika berkaitan.
salinan sijil kematian atau surat cerai ibu dan bapa. Ini pun jika berkaitanlah, jika ibu bapa telah bercerai ataupun salah seorang ibu atau bapa telah meninggal dunia, so pelajar perlu sertakan sekali. Seterusnya adalah salinan kepengenalan ibu bapa, sijil lahir, sama seperti pelajar punya inilah. Maksudnya pelajar-pelajar kena compile semua dalam satu file PDF dan dimuat naik dalam sistem. Seterusnya salinan penyata akaun bank. Okey, pelajar perlu pastikan pelajar telah membuka akaun bank. So akaun bank yang kita cadangkan adalah CIMB Bank, Bank Islam dan Maybank. So semua maklumat dalam sistem perlu dimasukkan, maklumat-maklumat yang diperlukanlah, maklumat akaun. So dokumen-dokumen ini perlu disediakan terlebih awal. Okey. Seterusnya adalah bagi pelajar yang ibu bapa tidak bekerja ataupun tiada majikan, dia bekerja sendiri, pelajar perlulah mendapatkan surat pengesahan ataupun mendapat pengesahan daripada ketua kampung ataupun pegawai-pegawai kerajaan. Okey. Ini adalah prosedur serahan dokumen perjanjian nanti. Ini selepas pelajar-pelajar semua membuat permohonan dan telah mendapat kelulusan. Ini adalah contoh apa yang akan tertera dalam sistem permohonan anda. So permohonan yang berjaya atau diluluskan akan keluar paparan seperti inilah. So dia akan keluarkan surat tawaran, surat iringan, buku panduan, perjanjian pinjaman mara dan borang permohonan. So ini semua pelajar perlu print. Selepas pelajar print, perlu dilengkapkanlah dokumen ini semua. Dan selepas melengkapkan dokumen ini, pelajar perlu hantar ke pejabat bursa ataupun ke kolej lah. Walaupun sebab dalam website dia akan menyatakan dokumen perlu dihantar ke pejabat MARA. Tetapi untuk proses yang kita telah laksanakan bersama MARA, semua dokumen perlu dihantar dahulu ke pejabat bursa ataupun ke kolej, ke UPTM. Okey, so ini banyaklah kesilapan pelajar-pelajar sebelum ini, dia hantar terus ke pejabat MARA. So proses itu akan melambatkan permohonan pelajar, sebab bila pelajar hantar ke pejabat MARA, MARA akan pulangkan kepada kita di kolej dan kita akan, sebab perlu ada semakan ataupun verification daripada kolej dahulu. Okey. Seterusnya dokumen set 2. So seperti yang pelajar-pelajar maklum, pada saat anda menerima tawaran, anda juga akan menerima satu handbook, panduan pendaftaran. So di dalam panduan tersebut ada menyertakan sekali dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman pelajar. So iaitu dikenali sebagai set 2. So pelajar-pelajar perlu menyediakan dokumen mengikut apa yang telah dinyatakan di dalam set 2. Ini kira macam panduan lah untuk pelajar. Okey. Seterusnya, so ini berkenaan sebagai pengetahuan untuk pelajar. Senarai individu yang layak menjadi saksi ataupun pengesahan kepada, contohnya macam pendapatan itulah bagi ibu bapa yang tidak bekerja. So pelajar boleh mendapatkan pengesahan daripada pegawai-pegawai yang seperti dalam senarai inilah. Dan contohnya saya beri seperti saya nyatakan tadi, ketua kampung, penghulu, untuk pegawai-pegawai kerajaan seperti semua pegawai kerajaan grade 41 kumpulan A dan ke atas di setiap kementerian, contohnya di PPD kah, pegawai pendidikan daerah, di sekolah, pengetua, penolong kanan, semua boleh menjadi pegawai pengesah selain daripada ketua kampung. Selain itu juga pelajar boleh mendapat pengesahan daripada doktor, daripada pegawai kehakiman, pegawai beruniform seperti tentera dan polis, lain-lain pegawai adalah seperti pengurusi jawatan kuasa kemajuan keselamatan kampung, pengurus Felda untuk pelajar-pelajar yang menetap di Felda lah, ataupun dalam golongan kawasan Felda, pengurusi jawatan kuasa dan keselamatan
rancangan JKKR bagi Sabah Sarawak, ketua kaum, ketua anak negeri, temenggung dan kapitan boleh menjadi pengesah kepada dokumen. Ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri juga boleh memberi pengesahan kepada status pendapatan ibu atau bapa pelajar. Okey. Seterusnya, ini adalah kelayakan menjadi penjamin. Sebab permohonan mara pelajar akan memerlukan seorang penjamin. Jadi siapa yang boleh menjadi penjamin adalah yang pertama warga negara Malaysia. Maksudnya dia kena ada IC lah, IC biru. Lepas tu dia tidak diisytiar muflis dan tidak disenarai hitam oleh mara. Ini yang wajiblah sebagai seorang penjamin. Sekiranya penjamin disenarai hitam, maksudnya proses pemutihan untuk dia keluar daripada senarai hitam marah perlu dibuat. So pelajar ataupun ibu bapa boleh rujuk dahulu ke bahagian kawalan kredit mara BKK. Okey. Lepas tu untuk syarat had umur bagi ibu atau bapa sendiri, dia tiada had umur. Maksudnya ibu bapa boleh menjamin walaupun dia sudah berusia 50, 60, 70 tahun, asalkan dia masih ada pendapatan untuk sebagai seorang penjamin. Seterusnya adalah jika bukan ibu bapa, umur untuk menjadi penjamin tidak boleh melebihi 50 tahun daripada surat perjanjian mara ditandatangani. Okey. Seterusnya adalah kelayakan untuk menjadi penjamin dari segi pendapatan, maksudnya gajilah. So untuk menjadi seorang penjamin, pendapatan haruslah melebihi 500 ke atas. Maksudnya dia tidak boleh kurang dari 500, sebab sebelum-sebelum ini ada juga yang ibu ataupun bapa yang berpendapatan 250, 300. So itu tidak layaklah untuk menjadi penjamin. Okey. Seterusnya, ini adalah kaedah, ini sebagai panduan kaedah untuk menampal dan membatalkan stamp di dokumen. Sebab dokumen perjanjian ini nanti perlu dilekatkan dengan stamp dan dibatalkanlah stamp hasil tersebut. So ada 3 kaedah di sini. Jika pelajar pergi ke pejabat LHDN, pelajar akan diberikan satu sijil seperti yang tertera di sini, sijil stamp lah. So just sijil itu disertakan nanti dengan perjanjian. Ataupun pelajar membeli stem hasil dilekatkan di muka surat kedua perjanjian di hujung sebelah kanan atas dan mematikan stem di pejabat stem. Ataupun stem tadi hanya dilekatkan dan pelajar sendiri membuat pembatalan dengan hanya buat palang di stem tersebut seperti yang saya tunjukkan di sinilah. Okay, ini berkenaan kaedah menampal stamp. Okey. Ini adalah contoh bagi yang tidak familiar dengan pengesahan pendapatan. So bagi ibu bapa yang tiada pendapatan ataupun tiada slip gaji, tiada majikan, so pelajar boleh mendapatkan borang pengesahan pendapatan ini daripada handbook tawaran tersebut. Dalam tu ada borang lah, pengesahan pendapatan ataupun in English dia Parents Guardian Income Declaration. So di dalam handbook tersebut ada disertakan. So pelajar-pelajar hanya perlu mengisi maklumat sama ada bapa ataupun ibu dan mendapat pengesahan daripada pegawai-pegawai yang saya nyatakan tadilah. Okey. Seterusnya adalah contoh dokumen pinjaman pelajaran mara. So jika ada yang tidak familiar dengan dokumen perjanjian nanti, mungkin ada yang baru melanjutkan pengajian ataupun ada yang sudah familiar. Ini adalah contoh dokumen yang akan pelajar dapat nantilah selepas mendapat kelulusan. So seperti anda lihat di sini, dokumen tersebut akan menyertakan senarai SMA kepada dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk dihantar. So ada borang BPBM B01. So borang-borang ini hanyalah perlu ditandatangan oleh pelajar dan penjamin. Seterusnya borang BPPM B02. So samalah, ini hanya perlu ditandatangan oleh penjamin dengan mengisi maklumat-maklumat berkaitan.
BPPM B02A ini bagi ibu ataupun penjamin bekerja sendiri, perlu diisi dia punya pengesahan BPPM B02B. Seterusnya adalah BPPM B03. Ini adalah borang status akuan, status kebankrapan penjamin. So ini adalah borang wajib yang perlu disertakan oleh pemohon ataupun pelajar. So selain daripada borang ini, pelajar boleh juga mendapatkan ataupun ibu bapa boleh mendapatkan pengesahan status kebankrapan daripada website insolvency. Okey, ini adalah contoh perjanjian yang pelajar akan perlu lengkapkan nanti. So sepintas lalu itu adalah muka surat hadapan perjanjian yang mana pelajar perlu meletakkan maklumat nama dan maklumat penjamin. Di sini adalah muka surat kedua ataupun muka surat kedua daripada perjanjian, yang mana muka surat ini perlu diletakkan stamp nanti, dilekatkan di hujung sebelah kanan. Surat ini muka surat berkenaan maklumat perjanjian. So di ujung dokumen perjanjian tersebut akan ada menyediakan satu ruang untuk menandatangan, di mana pelajar dan penjamin perlu menandatangan dokumen ini serta ditandatangan oleh saksi kepada perjanjian. So saksi seperti yang saya nyatakan tadi, bolehlah pegawai-pegawai kerajaan ataupun ketua kampung. So di dalam panduan dokumen ini akan dinyatakan siapa yang boleh menjadi saksi kepada perjanjian mara anda. Okey. So ini adalah muka surat terakhir kepada perjanjian. So serta ada surat iringan lah yang perlu diisi nama dan nombor IC saja. Okey, ini adalah contoh akaun bank. Maksudnya pelajar buka akaun bank dan perlu mendapatkan pengesahan ini untuk disertakan nanti pada proses permohonan. So ini adalah contoh untuk bank Islam. Sana adalah untuk bank CIMB, ini Maybank. So pelajar boleh inilah, bila buka akaun pastikan semua penyata-penyata ini diserahkan oleh pihak bank. Okey. So seterusnya adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN. So pelajar-pelajar yang tidak berkelayakan untuk mendapat pinjaman mara, so pelajar berpeluang ataupun boleh memohon pinjaman daripada PTPTN. So PTPTN adalah satu skim pinjaman pendidikan untuk tujuan memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di IPT lah. So pinjaman pendidikan ini akan membolehkan pelajar membiayai sebahagian. Kalau untuk pelajar KPTM diploma dan degree akan membiayai sebahagian daripada yuran pengajian. So pengajian dan kos secara hidup sepanjang tempoh pengajian. Kemudahan pinjaman pendidikan PTPTN adalah terbuka kepada semua yang menyambung pengajian. So ini bagi pelajar diploma dan ijazah. Okey, untuk syarat pinjaman PTPTN, yang pertama syarat wajib, pelajar mestilah warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun daripada tarikh dia memohon, mendapat tawaran jika pelajar telah menerima surat tawaran daripada KUPTM, so pelajar layak. Bagi tempoh pengajian tidak kurang dari 1 tahun. Ini bagi yang telah berada di SEM ke-4, 5. So dia perlu pastikan bahawa tempoh pengajian yang dia berbaki ada setahun. Telah membuka akaun SSPN Prime ataupun SSPN Plus. So ini adalah syarat wajib untuk membuat pinjaman PTPTN. Pelajar perlu membuka akaun SSPN. Di samping perlu ada akaun bank tadilah yang CIMB, Bank Islam, Maybank. So untuk PTPTN pelajar perlu buka akaun bank Islam. Okey.
jumlah pembiayaan PTPTN. So ini adalah kadar berapa yang pelajar akan terima. Sebab kadar yang PTPTN berikan kepada pelajar berbeza-beza mengikut pendapatan keluarga. Seperti Mara tadi, berkenaan pinjaman yuran dan allowance sara diri. Cuma ini untuk kadar penuh dia punya pinjaman lah. So pelajar yang mendapat kadar maksimum adalah pelajar yang ataupun penjaga penerima bantuan daripada kerajaan, iaitu Bantuan Keluarga Malaysia BKM. So jika ibu bapa adalah penerima bantuan, so automatically pelajar akan layak 100% kadar maksimum lah. So pelajar yang berpendapatan keluarga tidak melebihi 8,000 dan tiada dalam data BKM, pelajar layak dengan kadar 75%. Seterusnya pendapatan keluarga melebihi 8,000 dan tiada data bantuan lah. So pelajar hanya layak 50% daripada jumlah keseluruhan kadar. So untuk pelajar diploma, kadar maksimum yang pelajar akan terima adalah 6,800 setahun. So 6,800 setahun akan dibahagikan kepada setiap setahun berapa semester. Jika 3 semester akan dibagi kepada 3. So setiap semester pelajar akan dapat, itulah pembahagian tu. Jika pelajar layak untuk kadar 75%, pelajar layak untuk mendapat nilai 5,100 setahun. Untuk pelajar yang layak hanya 50%, pelajar akan mendapat kadar 3,400. Untuk program ijazah, pelajar layak sehingga 13,600 untuk kadar maksimum. Bagi kadar 75%, pelajar layak 10,200 setahun. So untuk pelajar yang mendapat 50% saja, pelajar layak sehingga 6,800 setahun. Okey. So seperti Mara tadi, permohonan PTPTN juga telah menetapkan jadual. So bila pelajar boleh membuat permohonan. So seperti tertera di skrin, sebagai contoh untuk program accountancy, bachelor accountancy, basically untuk jadual permohonan program ijazah dan diploma akan sama seperti ini. Pelajar boleh rujuk jadual tersebut di link portal PTPTN seperti tertera di depan. So untuk program ini, bagi sesi Julai, pelajar boleh membuat permohonan bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos. So dalam tempo tu saja pelajar perlu membuat permohonan. Selepas tarikh 31, sistem permohonan akan ditutup. So pelajar akan mendapat kelulusan permohonan dan biasanya kelulusan akan memberi tempo 7 hari menunggu. So selepas kelulusan, pelajar akan mendapat tawaran PTPTN di dalam portal. Dia akan menerima email dan dokumen perjanjian tersebut hanya perlu di print, ditandatangan, dilekatkan stem hasil dan dihantar dalam tempoh 14 hari ke pejabat PTPTN berdekatan. So ini untuk sesi Julai. Bagi sesi seterusnya, pelajar boleh membuat permohonan pada sesi November, bermula 1 November sehingga 30 November. Dan seterusnya di kelompok kedua, pelajar membuat permohonan di sesi Disember, bermula 1 Disember sehingga 31 Disember. Jadi setiap tahun akan proses permohonan seperti inilah. Okey, sistem permohonan PTPTN. Sistem permohonan PTPTN seperti Mara tadi, semuanya dibuat secara atas talian melalui website melalui website PTPTN seperti yang tertera di sini. So ini adalah contoh interface yang nanti akan keluar bila pelajar membuat permohonan. So permohonan PTPTN memang simple. Pelajar hanya perlu masukkan maklumat. Pembelian nombor PIN boleh dibuat melalui online. Yang penting ada online banking lah. Dan seterusnya macam saya katakan tadi,
pelajar wajib membuka akaun bank Islam untuk kemudahan menerima wang pinjaman nanti. Okey, so untuk maklumat lanjut berkenaan permohonan PTPTN ataupun maklumat berkenaan info PTPTN, pelajar boleh melayari lanjut website PTPTN, www.ptptn.gov.my. Okey, so begitulah tadi sedikit maklumat berkenaan proses permohonan MARA dan PTPTN. So untuk sebarang pertanyaan, pelajar-pelajar boleh terus rujuk kita di Pejabat Bursa KUPTM KL di level ground floor, ataupun boleh email di website, di email KUPTM, email bursa@kuptm.edu.my. So sebarang pertanyaan boleh rujuk kepada saya, Encik Yusof, ataupun kaki tangan di Pejabat Bursa lah. So itu saja daripada saya di unit tajaan. So sekian, terima kasih.